Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung untuk bab 7 pelan dan donghakan, subtopik 7.2 bahagian yang kedua. Kali ini kita nak mensintesis pelan dan donghakan suatu objek dan melakar objek tersebut. Dan yang kedua, untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pelan dan donghakan. Apa dia mensintesis? Kamu pernah dengar sintesis ni dalam sains. Untuk mensintesiskan pelan dan donghakan ni, lukisan pelan dan donghakan pada 4 sukuan yang dihubungkan antara satu dengan yang lain boleh digunakan untuk melakar bentuk 3 dimensi 3D dengan lebih mudah. Mari kita lihat contoh 9. Raja menunjukkan pelan, donghakan depan dan donghakan sisi bagi sebuah prisma tegak. Di sini dia bagi tahu tapak dia adalah segi 4 tepat. Jadi bila kita nak lukis, kita ingat kita ada dua kaedah dalam melukis dia punya pelan ni kan, pelan dan donghakan. Jadi kamu ingat, kalau bentuk macam ini, kaedah pertama ke kaedah yang kedua? Kalau tak ingat bentuk, kita boleh juga lihat donghakan sisi dia. Dia berada di sukuan yang keberapa? Sukuan macam mana tengok? Kita bahagikan 4. Jadi sukuan pertama di sebelah kanan atas, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Apabila donghakan sisi ini berada di sukuan kedua, kamu kena ingat dia adalah daripada pandangan mana? Dari arah kanan. Dari arah kanan tu maksudnya daripada kanan ke kiri. Jadi pandangan Y ni, sisi kita nampak macam ni. Kita kena ingat ini adalah kaedah yang pertama. Kaedah 1 lah. Jadi dalam kaedah 1, 45 darjah ni di sini. Jadi kita ingat dia punya kedudukan adalah pelan di sebelah sukuan yang keempat, donghakan depan pada sukuan pertama, donghakan sisi tadi adalah sukuan yang kedua. Jadi berpandukan dia punya kaedah pelan tadi kan, pelan dan donghakan tadi yang kita dah keluarkan tu, kita nak gabungkan. Jadi langkah pertama untuk kita dapatkan dia punya bongkar, lakarkan ketiga-tiga unjuran ortogon yang diberi. Jadi kita kena gabungkan untuk permukaan 1, 2, 3 ni. Yang pasti dia punya tapak dia apa? Tapak dia mesti segi 4 tepat. Tapak ni ialah segi 4 tepat. Jadi kalau kamu tengok, memang kita lukis sengit, tapi nanti bila kita pada pelan yang asal, pelan donghakan tu, dia lukis segi 4 tepat tu bentuk macam ni ataupun melintang. Jadi kita lukis mesti serong macam ni, tapi tegak tepat lah dia punya bentuk tu. Jangan kamu lukis sengit-sengit. Contoh macam ni, ini segi 4 tepat ke? Ini bukan segi 4 tepat. Segi 4 tepat mesti sisi dia dua ni adalah, yang bertangan ni adalah sama. Jadi bila kamu lukis, permukaan yang bertanda 1 ni untuk pelan, yang bertanda 2 ni untuk depan, yang ketiga ni adalah untuk sisi. Kemudian untuk langkah kedua, kita unjurkan, maksudnya kita panjangkan permukaan ni supaya dia bertemu. Macam mana nak bertemu ni? Lihat, kamu dah lukis ni, yang ni garisan ni, kalau kamu sambung-sambungkan, dia akan dapat satu bentuk yang kuboid lagi ni. Dan pastikan kamu lukis dengan gemas lah. Tapi yang ni kita tak nampak, kita ni nak unjurkan. Ini untuk unjurkan dia. Manakala langkah 3, kita nak lakarkan objek ni dan labelkan bucu. Lakarkan objek, labelkan bucu. Di mana kita dah ada dia punya bucu-bucu dalam pelan dan donghakan tadi kan, dalam sukuan ni. Ni pelan tadi, ini apa? Dekat sini, pandangan depan, pandangan sisi, dia dah ada dah bucu-bucu dan juga panjang dia. Jadi kita boleh labelkan ikut dia punya susunan. Kalau dalam gambar rajah, dia akan lukis pandangan daripada atas baru bawah ataupun depan ke belakang. Kita kan ada bucu tu, dia ada stroke kan. Jadi bucu depan, yang depan ni ialah bucu yang di atas atau di depan. Yang ni yang belakang, yang kemudian lah. Dah dapat tu langkah keempat, kita lengkapkan sahaja lakaran tu dengan labelkan panjang dia. Kita dah ada bucu-bucu, dah tulis di sebelah sini. Ini untuk bucu. Kita tambah lagi satu ni untuk dia punya panjang. Berpandukan dia punya apa? Daripada yang dia bagi ni. Dia ada dah ukuran untuk bucu dan juga untuk panjang dia. Jadi kita boleh dapat satu gambaran bongkah yang penuh lah. Jadi ini adalah donghakan depan dia, ini donghakan sisi, daripada kanan ke kiri, dan juga pelan dia daripada atas. Bagi contoh 10 pula, pelan donghakan depan dan donghakan sisi ni, dia dah bagi tahu dia gabungan kuboid
dan prisma tegak. Okey, nampak susah sikit lah sebab kita ada yang serong macam ni. Okey, jadi kalau kamu tengok tadi sukuan dia yang ini dah berubah. Jadi bila sukuan dia dekat sini, pelan pada sukuan yang ke berapa ni? Sukuan ke berapa tadi bila saya bahagikan 4 ni? Sukuan pertama dia di sini. Okey, ini sukuan 1, yang ini sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Jadi donghakan sisi berada di sukuan pertama. Ini donghakan sisi pada sukuan pertama bermaksud dia punya pandangan tu daripada kiri ke kanan. Okey, kiri ke kanan. Okey, ini untuk pandangan sisi dia. Okey, kita nak lukis ya. Jadi kamu kena gabungkanlah lukisan ni yang 3 ni. Okey, 3 ni kamu kena gabung dan cantumkan dia. Di bawah ni dia dah bagi tahu dah dia punya ni. Okey, segi 4 ni. Okey, macam mana kita nak buat, kita tengok ya. Bagi langkah 1, kita nak lukis dia. Okey, lakarkan ketiga-tiga ujuran ortogon yang diberi pada satan berkaitan dengan menggunakan ukuran yang sebenar dan dia ada sudut 60 darjah. Jadi kena lukis dengan betul. Kamu dah belajar dah cara nak lukis sudut 60 darjah ni, guna jangka lukis kan. Okey, jadi untuk langkah kedua pula, kita nak sambungkan bucu-bucu untuk hasilkan objek dia. Okey, jadi macam mana kita nak buat, tengok pada gambar rajah ni. Okey, yang bawah ni, nah ini adalah dia punya pelan. Pelan ni pandangan daripada atas. Ni 1, 2, yang 3 dan 4. Jadi ini adalah pelan. Pelan yang tadi tu berbentuk macam ni kan. Jadi inilah dia, satu permukaan, dua permukaan tu. Okey, kemudian kita nak lukis bentuk yang serong macam ni. Jadi kalau kamu lukiskan di atas pada pelan ni, okey, kita akan dapat satu bentuk segitiga. Sebenarnya dia prisma. Jadi yang ini permukaan ni, yang tegak ni, sebab kalau tegak kita tak nampak kan. Okey, jadi kita kena sambungkan dia ke sini. Okey, kita tengok langkah 3, kita gabung, lukis gabungan dia. Jadi ni yang saya cakap tadi, sudut ni 60 darjah, dia serong. Jadi kita nampak satu permukaan di sini dan lagi satu permukaan di sini. Jadi dia ada dua permukaan lah. Di mana tapak bawah ni, ini yang daripada atas ni, pelan ni, kenapa ada dua permukaan tadi? Sebab kita tengok di atas ada dua macam ni. Okey, jadi kita kena buat punya pelan ada dua bahagian. Tapi kita nampak kan? Kalau kita tak nampak, dia buat garis putus-putus. Untuk sisi, pandangan sisi dalam soalan ni tadi adalah daripada kiri ke kanan. Okey, ini sisi dia. Jadi apa yang kamu nampak dalam gambar rajah yang diberi tu, sisi dia kamu nampak ada satu permukaan yang besar, dua permukaan yang kecil ni, iaitu di sini. Satu yang atas besar ni, dua yang di bawahnya. Manakala dari pandangan depan kita lukis macam ni kan. Okey, ni depan. Depan apa yang kita nampak? Ada dua permukaan ni. Sebab tu bila kita tengok dalam yang dia lukis tadi ni, okey, dia punya pandangan depan tu berbentuk segi 3 macam ni dan ada satu lagi letak kat sini. Jadi inilah dua permukaan yang seperti ni. Depan ni nampak macam ni. Okey, boleh faham tak? Dan soalan terakhir untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pelan dan donghakan ni, bagi contoh 11 ni untuk penyelesaian masalah. Okey, pelan di sini iaitu sukuan keempat, donghakan di sukuan pertama, donghakan tadi depan ni sisi sukuan kedua. Jadi donghakan sisi sukuan kedua maksudnya dia daripada arah mana? Arah macam ni. Pandangan sisi dia nampak dari kanan ke kiri. Okey, jadi untuk soalan pertama, lukis skala penuh prisma tegak. Skala penuh ni kita macam tadi lah, kita gabungkan ketiga-tiga ni semua. Okey, gabungkan semua. Jadi kamu yang nak senang, kita boleh lukis depan dulu. Okey, bila dah lukis depan, kita boleh sambungkan untuk setiap donghakan sisi dan pelan dia pula. Okey, ini soalan pertama, di mana kita nak lukis pelan dan donghakan bagi bongkah dia. Jadi ini ya, kalau kau nampak ni bentuk ni, yang depan ni. Untuk nak lukis pelan, okey, pelan pandangan daripada atas. Jadi apa kita nampak? Ada 1, 2 dan 3 permukaan. Jadi inilah 1, 2, 3 permukaan dia, di mana tengah-tengah dia lebih besar lah. Okey, dan sisi ni macam tadi, kita tengok dia sukuan yang kedua. Sukuan kedua dia daripada macam ni kan, pandangan macam ni. Jadi daripada sini sisi dia. Okey, sisi Y. Okey, yang ni biasanya depan dia macam ni, selalu pelan Z. Jadi dia punya pandangan daripada sini hanya satu permukaan berbentuk segi 4 tepat. Okey, mudah kan? Okey, itu soalan A. Soalan B pula nak nyatakan panjang sisi FG, di mana dia nak satu tempat perpuluhan dalam unit cm. FG di mana? FG ialah di sini. Okey, jadi kita boleh nampak dia punya, okey, ni sudut tegak ya. FG. Okey, bawah ni berapa? Punya ni dan ketinggian dia berapa? Ni ialah separuh daripada sini, nampak tak ni 2. So sini 2 atas, 2 bawah. Macam nak tahu yang kat sini pula, tengok dia punya panjang yang dah ada
ni, okay, ni ada 7 cm. Okay, kemudian ada 3 dengan 2 ni. So 5 kan. Baki dia 7 tolak 3 tolak 2 dapat 2 lah. So kita nak cari FG, kita guna teorem Pythagoras. Okay, ini adalah hypotenuse dia. So untuk cari hypotenuse, ingat lagi dia ada kaitan kan. Maksudnya 2 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Jadi bila nak cari panjang FG tu, H tu ialah FG lah. Jadi punca kuasa 2 4 tambah 4. Kamu tekan kalkulator je, kamu akan dapat 2.8 cm. Dia nak satu tempat perpuluhan sahaja. Soalan C, dia bagi tahu asalnya prisma ni adalah kubat. Ukuran dia 7 darab 5 darab 4. Panjang, lebar, tinggi. Jadi nak hitung isi padu prisma tegak ni yang dikeluarkan daripada kubat. Jadi soalan C tu mula-mula adalah kubat. Jadi kubat yang asalnya adalah ini. Okey, ini kubat dia. Okey, bila saya sambungkan, nampak? Ini kubat dia di mana dia punya panjang tadi 7, lebar 5 dan tinggi dia 4. Dia kata dia keluarkan dia punya prisma. Prisma tu yang mana? Prisma ni E, F, G, H, I, J, K, L. Kita cuba cari daripada sini. Mana E? E, F, G, H, and then I, J, K, L. Ini semua. Nampak tak yang lompong ni? Yang lompong ni dikeluarkan dah sebenarnya. Kita nak kira prisma tu sebenarnya bentuk dia macam ni. Ni dia punya panjang ni. Lepas tu kita macam ni lah. Ni kita tak nampak, dia akan jadi macam ni. Lalu kita putus. Di mana dia punya ini panjang dia 3. Okey, atas ni kat sini panjang ni 3 kat sini. Atas ni ialah 5. Kenapa 5? Sebab sini adalah 2 cm. Okey, ni 2 cm. Jadi daripada 7 tolak 2, ini adalah 5 cm. Okey, ini masih lagi 5 cm. Tinggi dia paruh daripada sini. Ini adalah 2 cm. Jadi isi padu prisma ni yang dikeluarkan ni, prisma ni yang dikeluarkan adalah 1/2. Okey, prisma punya isi padu lah. Darab 2 iaitu tinggi. Ni tinggi. 3 tambah 5 ni adalah dia punya panjang. Okey, kenapa tambah 2? Sebab dia adalah 2 sisi yang berbeza. Ini untuk panjang. Dan 5 ni adalah dia punya lebar. Okey, 5 ni lebar. Jadi kita darabkan hasil tambah dia, kita akan dapat hasil darab dia akan dapat 40 cm padu. Ini kita sebut padu. Kemudian soalan keempat D, nyatakan nisbah isi padu prisma tegak yang dikeluarkan berbanding dengan prisma tegak. Okey, yang anda lukis dalam soalan A. Okey, tadi yang sini kita dah tahu berapa isi padu prisma dia. Jadi kita nak kira bila dia dikeluarkan. So, mula-mula daripada kubat, daripada bentuk kubat, kita dapat ni panjang, darab lebar, darab tinggi dia 7, darab 5, darab 4. Kemudian prisma dia pula adalah di sini 40 cm padu. Jadi bila kita tolakkan, kita dapat 100 cm. Okey, dia nak nisbah tu apa? Nisbah prisma tu, isi padu prisma kepada isi padu yang diunjurkan ni. Okey, jadi kita akan dapat 40 kepada 100 dan kita boleh kecilkan. Okey, kita bahagi berapa? Kita cuba bahagi nombor yang sama. Boleh tak? Tak boleh. Kita akan dapat pecah kat sini. Jadi kita bahagi. Tak boleh lah. 40 dengan 100 ni kita hanya boleh bahagi serentak dengan 20. Jadi kita akan dapat 2 kepada 5. Okey, ini adalah nisbah dia. Okey, itu saja untuk subtopik 7.2. Okey, kita dah habis dalam bab 7 ni ya. Jadi kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh tanya saya. Okey, kita berhenti setakat ni. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye.